Trustees of MyRef, representative from higher education institution, distinction of honors, participants, member of the media, ladies and gentlemen. Welcome to the Research and Education Insight 2021, Ready 2021. Congratulations and Alhamdulillah. Indeed, praise is to Allah Subhanahu Wa Taala that by His grace and blessings we are able together on this beautiful morning to be part of this webinar and forum discussion. I'm Siti Mariam Idris, your Master of Ceremony for today. Let us begin our gathering first of all this blessed morning by recitation of doa from Dr. Abang Muhammad Razif Abang Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, we express our gratitude to you for allowing us to attend the launching ceremony of Research and Education Insight 2021 on this auspicious morning. Ya Allah, we ask you for the safety of our religion and the welfare of our body. O Allah, Lord of the implementing authority, make the days that we've gone through, starting with your mercy, continue with your blessing, and ended with thy forgiveness, and also make the days that we've gone through with guidance and end with the victory of excellence. Ya Allah, show us guidance and adjust our path and ways to achieve happiness and glory. Let us listen to people who like the good things. Let us avoid doing the bad and evil things. O Allah, blesses our life in this meeting and gathering and prevents us from harm and unfortunate events. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من وعافية عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. It is indeed an honor to call upon our esteemed Yang Berusaha Emeritus Professor Dato' Abang Abdullah Abang Ali to deliver the opening speech. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis Siti Mariam. Yang berbahagia Datuk Engineer Dr. Siti Hamzah binti Tafsir, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Yang Berusaha Teknologis Muhammad Khairuddin Rais, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Research and Education Foundation MyRef, ahli-ahli lembaga pemegang amanah MyRef, wakil-wakil institusi pengajian tinggi, div-div kehormat, tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada semua hadirin atas kehadiran dan sokongan yang diberi untuk memeriahkan majlis perasmian Research and Education Insight Red Eye 2021 ini. Terima kasih kepada Yang Berbahagia dan Engineer Dr. Siti Hamzah Tafsir, KSU, MOSTI atas kesudian untuk hadir dan seterusnya merasmikan program MyRef yang pertama pada tahun ini. Hadirin sekalian, Malaysian Research and Education Foundation MyRef
adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah Perbadanan 1952 yang dikawal oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. MyRef dulunya juga dikenali sebagai Malaysian Reconstruction Foundation, telah ditubuh oleh Malaysian Society for Engineering and Technology, MySET, sebuah NGO profesional dalam bidang kejuruteraan dan teknologi untuk memberi bantuan kerja-kerja pembinaan semula ataupun reconstruction works kepada negara-negara bergolak atau dilanda bencana seperti Gaza atau Palestin, Syria, Bangladesh dan lain-lain. MyRef bersama Arab and International Commission for Reconstruction of Gaza dan MyCare telah membina rumah-rumah di Gaza selepas peperangan. MyRef bersama MySET juga telah memberi bantuan dengan pembinaan rumah di kawasan banjir di Kelantan. Pada tahun 2020, Bahagian Undang-Undang JPM telah meluluskan pertukaran nama dan perluasan skop MyRef ke arah penyidikan strategik dan pendidikan yang melibatkan sains, teknologi, juruteraan, sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan misi untuk menjadikan pendidikan dan pendidikan sebagai langkah strategik untuk membangunkan masyarakat yang lestari. MyRef telah memulakan pada tahun 2021 ini dengan penganjuran Research and Education Insight RED-I 2021 dengan objektif untuk mendedahkan para pelajar serta pekerja tentang situasi semasa industri-industri di Malaysia yang sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Memberi maklumat terkini tentang penawaran dan perkhidmatan yang melibatkan market pekerjaan dalam industri-industri kritikal seperti industri gas dan minyak, industri penerbangan dan lain-lain. Menghubungkan jaringan antara pelajar, pekerja serta pihak industri dan majikan. RED-I 2021 akan menjadi program tahunan MyRef menyumbang kepada masyarakat menerusi pendedahan tentang situasi terkini dalam sektor perindustrian, pendidikan, sains, teknologi dan sosial. Program tahunan ini membawa tema yang berbeza bagi setiap tahun dan tema yang dipilih untuk tahun 2021 ini adalah Shaping Resilient Talent. Dalam bahasa Malaysianya, membentuk bakat yang berdaya tahan. Tema ini dipilih berikutan situasi semasa dunia yang dilanda pandemik COVID-19. Program ini telah berjaya menarik minat lebih daripada 1,000 orang peserta dengan lebih daripada 100 peluang pekerjaan yang disediakan dan 10 sesi forum dan webinar yang akan ditawarkan dan dilaksanakan selama 2 hari bermula pada hari ini yakni 11 Januari hingga esok 12 Januari 2021. RED-I 2021 dengan tema Shaping Resilient Talent ini bakal membantu graduan dalam pekerja profesional untuk menilai dan mempertimbangkan peluang-peluang pekerjaan alternatif seperti bidang keusahawanan, tekno dan startup. Peluang pekerjaan alternatif seperti ini perlu diambil kira memandangkan keadaan semasa yang tidak memberi ruang untuk kita terlalu memilih pada masa ini. Selain itu, RED-I 2021 juga akan mempromosikan kerjaya berasaskan sains, teknologi dan inovasi STI dalam bidang-bidang tertentu seperti oil and gas, automotive, banking, aviation dan drone teknologi.
Sektor-sektor ini telah dipilih dengan berpandukan kepada laporan oleh McKinsey bertajuk COVID-19 Fact Insights 2020, di mana majoriti daripada sektor ini dikategorikan sebagai hard-hitting sektor yang memberikan kesan negatif kepada pekerjaan dan ekonomi negara. Pun sektor-sektor ini masih mampu memberi impak positif. Ada di antaranya mewujudkan pekerjaan baru, hasil implementasi dan penggunaan sains, teknologi dan inovasi. Sektor ini pada masa sekarang amat memerlukan bakat dalam bidang STI. Tumpuan kepada kerjaya berasaskan STI amat penting kerana keadaan dunia pada masa kini amat memerlukan kepada bakat saintifik dan profesional dalam bidang tersebut, hasil daripada perkembangan teknologi dan keperluan industri yang bergerak ke arah Industrial Revolution 4.0, terutama sekali untuk memerangi COVID-19. Keperluan untuk melahirkan bakat STI yang inovatif, berdaya saing dan adaptif juga amat penting untuk menjulang Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi. Usaha perlu dipergiatkan untuk memberi galakan dan insentif kepada penglibatan para profesional dan industri dalam aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi di negara ini. Peranan ini harus dimainkan bersama oleh pihak kerajaan dengan bantuan agensi berkaitan, pemain industri dan NGO seperti MyRef dan MySet demi mencapai objektif, misi dan visi yang sama ke arah kemajuan dan kemakmuran manusia Malaysia ini. Dengan institusi pengajian tinggi dan institut latihan dan kemahiran di Malaysia melahirkan lebih 340,000 orang graduan tiap tahun bersama kira-kira 5,000 orang graduan PhD setiap tahun. Saya berharap inisiatif yang telah diambil oleh MyRef ini untuk menghubung bakal pekerja dari institusi pendidikan dan latihan dengan bakal majikan dari industri ini akan melahirkan networking atau rangkaian yang baik dan berlanjutan dalam kalangan komuniti STI di negara ini dan tidak terhenti dengan Red Eye 2021 semata-mata. MyRef akan terus menyediakan platform untuk networking ini dan berharap kedua-dua pihak, bakal pekerja dan majikan, akan sama-sama membantu untuk mewujudkan iklim pertumbuhan bidang pekerjaan yang baik dalam bidang-bidang terkini di negara kita. Dengan izin, let us together develop new technologies, create new industries, and generate new employment opportunities for the next generation. Untuk mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur bersama Malaysian Global Innovation and Creativity Centre MAGIC, UTHM, UNIZA, Media Lab Alliance dan PICO International Sudan Berhad. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Talent Corp, MDEC, UTP, GTR, Aerodyne, Proton Holdings and Recove Group atas kerjasama yang diberikan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucap terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja rasmi Red Eye 2021 yang terdiri daripada UTHM, UTP dan UNIZA. Terima kasih juga kepada ahli-ahli sekretariat Red Eye 2021 yang telah bertungkus lumus selama berminggu-minggu untuk merancang dan melaksanakan program ini. Semoga program ini dapat memberi manfaat kepada para hadirin dan memberikan impak positif kepada negara yang kita cintai ini, insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alhamdulillah, thank you Yang Berusaha Professor for such an inspiring opening speech. Next, I would like to call upon our esteemed Datuk Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir to deliver the officiation speech. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Abang Abdullah Abang Ali, pengurusi Malaysian Research and Education Foundation MyREF, Yang Berusaha TS Muhammad Khairuddin Rais, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Research and Education Foundation MyREF, ahli-ahli lembaga pemegang amanah MyREF, wakil-wakil institusi pengajian tinggi, Dev-dev kehormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam memeriahkan Majlis Perasmian Research and Education Insight 2021. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Malaysian Research and Education Foundation di atas usaha murni dalam menganjurkan program ini yang bakal memberikan manfaat kepada golongan profesional dan para pelajar yang akan menamatkan pengajian di universiti yang bakal meneroka alam pekerjaan yang kian mencabar. Hadirin sekalian, antara cabaran paling kritikal yang terpaksa dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini adalah berkaitan pekerjaan dan kadar pengangguran yang kian bertambah. Keadaan ekonomi yang tidak stabil telah mengakibatkan pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan dan kekurangan pengambilan. Situasi ini tidak dapat dielakkan dan berlaku bukan sahaja di Malaysia, akan tetapi di seluruh dunia. Namun begitu, pandemik ini bukan membawa impak negatif semata-mata kerana masih ada sisi positif yang dapat dilihat daripada kehadiran pandemik ini. Antara sisi positif yang saya ingin sebutkan adalah peningkatan dari segi perkembangan teknologi dan inovasi di mana syarikat-syarikat permulaan berasaskan teknologi kini giat mencari penyelesaian untuk memerangi COVID-19. Misalnya di Malaysia terdapat beberapa syarikat yang telah membangunkan robot digunakan di hospital, robot digunakan sebagai alat untuk menyembuh baja, menyembuh racun di dalam ladang-ladang. Menurut analisis Boston Consulting Group BCG, teknologi baharu yang berkaitan dengan COVID-19 boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian. 25% daripadanya terlibat dengan pengesanan dan pengekangan. 20% melibatkan solusi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh penyedia perkhidmatan kesihatan. Dan 21% lagi terlibat dalam memperkukuhkan sektor ekonomi. Selain itu, penggunaan teknologi wearable seperti jam tangan digital untuk tujuan memproses big data juga semakin giat diperkenalkan. Menurut World Economic Forum, syarikat antarabangsa seperti Fitbit telah mengumpulkan hampir 250,000 poin data setiap hari, termasuk degup jantung, corak tidur dan suhu kulit pengguna. Data ini digunakan untuk penyelidikan yang bertujuan menganalisa sebarang corak abnormal yang akan digunakan bagi meramal atau mengesan kemungkinan jangkitan. Sehingga kini penemuan awal penyelidikan ini menunjukkan bahawa beberapa data awal seperti kadar degupan jantung dan pernafasan dapat dianalisa bagi menentukan risiko jangkitan sebelum gejala COVID-19 muncul sepenuhnya. Di Malaysia kita juga telah cuba mempelopori misalnya
blockchain untuk digunakan dalam mengesan akan mungkin di masa akan datang COVID dan juga mereka yang telah dikenal pasti positif COVID-19. Lifestyle in 360, sebuah syarikat yang berpusat di Amerika Syarikat juga telah bersama dengan Whole Foods untuk mewujudkan satu platform V-commerce yang menawarkan kedai dalam talian yang mempunyai fungsi harga dan cadangan pembelian produk secara dinamik yang mampu untuk memberikan pengalaman memberi belah yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Kesemua sistem atau platform ini dibina dengan modul Artificial Intelligence dan fungsi Big Data yang berteraskan kepada teknologi IR 4.0. Di Malaysia, kita juga sedang membangunkan roadmap bagi Artificial Intelligence yang mana akan membantu untuk kita meningkatkan pencapaian negara. Kita perlu lebih optimis dan cuba untuk merebut peluang pada sisi positif ini dengan pelbagai cara seperti menghadiri kursus reskilling and upskilling atau cuba untuk meneroka ruang pekerjaan baru yang mungkin berbeza dengan apa yang biasa dilakukan sebelum ini atau yang telah kita pelajari dengan niat untuk menambah nilai dan kemahiran selain bersedia untuk menghadapi masa depan yang lebih mencabar di era normal baru ini. Bilangan pekerja-pekerja yang dapat memenuhi keperluan 4IR masih rendah di dalam negara ini dan kita perlu meningkatkan agar lebih ramai lagi bakat-bakat yang boleh dibangunkan. Peluang menghadiri seminar seperti Research and Education Insight 2021, REDI 2021 ini juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Maklumat berkenaan status terkini pasaran pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan oleh para pempamer maya serta sesi-sesi forum dan webinar sepanjang 2 hari ini akan memberikan nilai tambah pada para graduan dan tenaga kerja profesional yang sedang meneroka peluang pekerjaan baru ini. Hadirin sekalian, jika diamati dengan teliti, majoriti daripada peluang pekerjaan baharu yang wujud semasa penularan COVID-19 berkait rapat dengan sains dan teknologi. Kewujudan pekerjaan baru ini juga berkait rapat dengan ciri-ciri future of works yang pernah dibentangkan secara terperinci oleh WEF di mana konsep ekonomi gegar, bekerja secara remote, penggunaan peranti mudah, alih dan aplikasi atas talian bakal menjadi norma pekerja masa hadapan. Di MOSTI, kita telah mengenal pasti untuk kita maju ke hadapan, Malaysia perlu berubah daripada negara yang menggunakan teknologi kepada negara yang membangun dan juga mencipta teknologi. Pekerjaan-pekerjaan baru ini akan mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap bakat dan tenaga kerja pakar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi yang akan memainkan peranan penting untuk mematuhi keperluan industri dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kita jangkakan daripada dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri MOSTI YBKJ pada bulan Disember, kita menganggarkan ekonomi Malaysia jika kita laksanakan semua perancangan boleh mencapai 3 trilion ringgit Malaysia. Jadi dari sini kita perlu melihat apakah peluang-peluang dan juga intervensi yang perlu kita laksanakan. Distin 2021-2030 menggunakan pendekatan rangka kerja sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE ataupun 10 on 10 STIE framework. Melalui rangka kerja ini, 10 pemacu sosioekonomi dan 10 pemacu teknologi terkini masa hadapan dipetakan bersama untuk menjadi panduan kepada penghasilan polisi, pengagihan sumber dan dana kerajaan dan sebagainya. Dalam 10 on 10 ini telah dikenal pasti 30 industri atau niche areas yang akan menjadi industri di masa hadapan di dalam negara. Berpandukan dasar ini mesti memperkenalkan dana dengan tema yang berbeza melalui MOSTI Grand Challenge seperti yang saya sebutkan tadi yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 8 Januari. Daripada 10 on 10 My STI Framework, dana MOSTI kali ini mengetengahkan cabaran-cabaran ulung yang dihadapi oleh masyarakat global berdasarkan 30 niche areas yang saya sebutkan tadi yang mampu menonjakkan ekonomi negara. Cabaran seperti pengangguran dan inequality,
perubahan iklim dan ketaksamaan ekonomi adalah cabaran yang menuntut penyelesaian yang berinovasi di luar kotak. Kita mengharapkan bakat STI di Malaysia dapat membantu Malaysia untuk melonjak menjadi negara maju di akan datang. Dalam masa yang sama, kita juga harus bijak melihat trend dunia semasa dengan peningkatan penggunaan aplikasi teknologi dalam norma baru seperti elektrik dan elektronik, terutama dalam semikonduktor, amat diperlukan untuk memenuhi kehendak semasa. Kita tahu dalam semua device yang kita ada yang mengandungi chip, dan chip that connect us all adalah tunjang kepada IR 4.0 dan ekonomi digital. Oleh itu, bakat yang berdaya tahan dan adaptif perlu dibentuk dalam the hardest part in semiconductor, deep tech in this case, seperti reka bentuk lita bersepadu, IC design, penyelidikan dan pembangunan, kejuruteraan fabrikasi dan software. Pembangunan bakat dalam bidang ini amat diperlukan bagi meningkatkan kapasiti sektor E&E di Malaysia. Hadirin sekalian, di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini, terutama sekali kepada MyREF dan penganjur bersama terdiri daripada Malaysian Global Innovation and Creativity Centre MAGIC, MOSTI, Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Media Lab Alliance dan PIKO Malaysia Sdn Bhd atas kejayaan melaksanakan program ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Talent Corp dan rakan-rakan strategik yang lain serta pihak industri yang terlibat, terutama sekali yang menyumbang idea dan pengalaman bagi setiap sesi forum dan webinar, termasuk penawaran peluang kerja, di mana saya difahamkan bahawa majoriti daripadanya terdiri daripada kerjaya berasaskan STI. Saya amat berharap agar MyREF akan meneruskan penganjuran REDI di tahun-tahun yang akan datang dengan tema yang signifikan dan kolaborasi yang lebih meluas melibatkan kementerian, agensi-agensi kerajaan, pihak industri yang berkaitan. Kerjasama simbiotik dan efektif dalam penganjuran program seperti ini amat diperlukan bagi membantu kerajaan dalam misi menjadikan Malaysia sebagai negara maju, berpendapatan tinggi dan kaya dengan bakat tempatan yang profesional dan bertaraf dunia. Akhir kalam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Research and Education Insight 2021 Shaping Resilient Talent. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.